Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir li amri. Tadi putus dia. Internet tadi putus. Ini pun internet slow. Kau kipas. Tengok ada kau putus pula. Internet habis tadi. Baru masuk sehari habis. Ni makin kuat. Tadi putus mana tadi? Jika dimadakan bapaknya. Mana ni? Mana tadi putus? Oh, maka jika dimadahkan bapaknya. Situ dah. Muka surat 13 baris yang kena ke-7 dah, baris 7 dah. 2 4 7, baris 7, tengah-tengah. Muka surat 13 baris yang ke-7 duduk tengah-tengah. Sebab tadi tu habis internet. Baru masuk marai habis internet. Dia makan berona-berona internet lain. Semua boleh seminggu ni. Sehari habis. Ni baru masuk pula tengok. Masuk sana ni. Boleh berapa hari pula tengok. Kadang nepot ni nipu. Baru okey. Kau surat 13 baris 7 lah. Hak sambung tadi. Rasa situ dah dah. Maka jika dia merdekakan bapaknya, maka bapaknya jadi wali nikahnya. Situ dah. Jadi masalah tu kita baca atas tu balik. Atas tu sebalik tu. Bahagian kena. Masalah tu jika berkahwin sahaya. Jika berkahwin sahaya mana gundik laki-laki akan perempuan. Jadi seorang sahaya lelaki itu dinikah akan seorang perempuan. Seorang perempuan mana sifat yang merdekakan seorang. Jadi mana yang dimerdekakan seorang. Mana tu dia dah hamba orang. Kalau bahasa kita mana yang merdeka orang tu maknanya hamba orang lah. Tapi perempuan itu dah merdeka dah. Jadi sahaya lelaki nikah dengan seorang perempuan. Seorang perempuan itu sudah dia dimerdekakan oleh orang lain. Ada orang lain memerdekakan tu. Maknanya perempuan yang merdekakan seorang. Tu kecil bahasa dulu. Perempuan yang merdekakan seorang bukan perempuan tu yang merdekakan orang tu tak. Tapi dia tu adalah nama perempuan yang merdekakan merdekakan bagi seorang. Kalau bahasa kita lah ni bagi seorang lah. Merdeka orang. Mana je dulu je hamba orang. Lepas tu nya tok nguli dia merdekakan dia. Apa lagi tu? Makanya ada tok laki dia adalah sahaya gundik. Lepas tu maka beranak dia akan anak perempuan seorang masalah. Tiba-tiba dapat anak buah seorang masalah. Pas siapa yang menikahkan, yang menjadikan wali, menikahkan ilahnya anak buah itu pak hamba. Mak merdeka, tapi merdeka pun dulu pun adalahnya tu sahaya juga. Situ. Maka adalah yang mengkahwinkan, jadi maka adalah wali. Adalah yang mengkahwinkan, jadi menjadikan wali mengkahwinkan anak itu, jadi anak perempuan itu, anak puan lah maklum dah. Anak yatim nikah di. Yang nikah anak itu tuan ibunya, mana bekas tuan ibu dia. Bekas tuan ibu dia. Tok ngelu tu. Ani mak. Ada, ani seorang perempuan. Seorang perempuan nama Zainab, dia nikah dengan Abu Bakar masalah. Zainab nikah dengan Abu Bakar. Maka bila Zainab nikah dengan Abu Bakar tu hamba. Dan Zainab tu adalahnya dulu hamba juga, tapi dia merdekakan oleh Tok Nguli dia. Tok Nguli nama apa? Umar masalah. Tok Ngulu bagi orang perempuan tu ada nama Umar. Tiba-tibanya Abu Bakar dengan Zainab ni nikah dapat anak. Ini anak dia masalah. Ada dapat anak. Lepas tu ni Tok Ngulu bagi isteri dia. Tok Ngulu bagi isteri dia merdeka dulu. Makanya yang menjadikan wali bani nikah anak ini adalah penghulu ni. Bukan pak dak. Kerana pak tu hamba. Maka pak di sini bukan jadi wali kerana pak tu adalahnya sahaya gundik. Gundik tak boleh jadi wali. Lepas tu mak tak boleh ke? Mak tak jadi wali sebab dia puan. Pasal apa? Tok Ngulu bagi mak tu.
Maka tok ngulu mak tu adalah dia yang menjadikan wali nikah kahwin anak itu. Maka jika dimakan sini, maka jika dia merdekakan bapaknya, kalau nak baca sanjung-sanjung ini lama habis kita. Nak baca peranyu gitu dah. Boleh nak baca peranyu tu. Maka jika dia merdekakan bapaknya, bapak bagi anak tu. Dia merdekakan bapaknya, pak anak tadi dah. Tiba-tiba pak jadi merdeka juga. Tadi ada paknya tu belum lagi merdeka, maknya. Tiba-tiba dia merdekakan jadi tok ngulunya bagi pak tu. Pak pula orang lain merdeka juga. Pak dia tu masalah namanya Ali masalah tak. Ali tu merdekakan ialah pak dia tak ni, Abu Bakar tu. Bukan sahabat ni, ada ni bisa haji. Maka apa lagi tu mana pak pun jadi merdeka juga tu maksud gitu. Tiba-tiba pak pun jadi merdeka juga. Siapa jadi wali nikah anak tu? Maka bapaknya jadi wali nikah anak tu. Bapak lah kerana pak merdeka dah. Ada contoh katanya mula-mula ialah bosnya dapat anak seorang, apa dapat anak seorang, pak nak jadi wali tak boleh sebab dia saya. Gundik masa tu. Lepas tu mak tu merdeka dah tapi dia puas tak jadi wali. Pasal apa? Tok ngulu bagi mak tu. Tiba-tiba apabila sebelum akad nikah atau ketika nak akad nikah, pak orang merdeka. Apabila pak tu merdeka makanya cabut jadi wali daripada tok ngulu tu. Gimana? Pergi pada pak dia dah. Kerana pak dia masa anak akad nikah itu adalahnya mereka makanya jadi wali itu pindah kepadanya pak balik. Kerana pak tu jadi merdeka dah. Sebab tu kata bapaknya jadi wali nikahnya pak dia. Dan jika mati bapaknya, tiba-tiba mati pula. Lagu mana? Tadi mana pak hidup lagi, pak jadi merdeka, pak tu jadi wali. Tiba-tiba dan jika mati bapaknya, bapak anak tu. Dan mana padahal tiada lagi wali asabahnya, asabah bapak tak ada dah. Orang hak lelaki yang boleh makan yang boleh makan asabah bagi pak tadi tak ada. Makan asabah tu tak ada ke? Anak dia ke? Anak bagi pak ke? Cucu pak ke? Tak ada. Tadi. Anak pak tu mana adik-beradik dah. Adik-beradik puai tu tak ada. Adik-beradik anak tu. Orang makan asabah bagi pak tak ada. Ni ngaji bab sakar lah siapa makan asabah tu. Ya tak lah. Lepas tu siapa jadi wali? Maka yang merdekakan bapaknya jadi wali. Orang merdeka pak tu jadi wali. Ada? Hak jadi walinya orang merdekakan pak mantuk ngulu pak. Jadi maknanya mak tok ngulu dia namanya nama apa? Nama Umar masalah. Ni mak tak? Ni Zainab masalah. Zainab nikah dengan Abu Bakar. Patutnya Zainab pun tok ngulu lain. Ni tok ngulu dia, tok ngulu bagi Zainab. Patu haninya tok laki dia Abu Bakar tok ngulu dia hani. Hani tok laki bini, patu anak seorang duk sini. Kuatlah tak anak seorang. Makanya hak duk cara siapa yang nikahkan anak jadi wali anak tu, anak bagi dua orang ni. Maka adalah kalunya pak tu jadi hamba lagi. Makanya dah orang merdekakan pak tu mak tu jadi wali iaitu ada ni hani buat tok ngulu bagi hani masalah. Zainab tok ngulu ni nama Ali masalah. Maka Ali yang menikahkan anak tu. Kerana apa? Kerana pak tu saya. Tapi kalau Ali tu kalau tu Abu Bakar ni dia merdekakan olehnya Umar tok ngulu dia masalah. Maka Umar tu jadi wali ganti tu. Pak mati dah. Pak merdeka pak jadi wali tapi kalau pak mati, lepas tu tak ada orang makan asabah pak. Pak tak ada. Orang lain yang boleh makan asabah bagi pak tu tak ada. Anak hajat lain semua tak ada dah. Tak ada apalah tak ada. Makanya jadi wali adalahnya hak ni. Ada kerana hak ni tok ngulu hani. Adapun hak ni tok ngulu hani jadi pihak pada jatih. Kuat hak jatih. Kalau tak ada hak jatih lagi pada tok ngulu hak mana pun, tok ngulu mak tak apa. Tapi kalau jatih dah merdeka, maka penghulu bagi pak tu yang jadi wali. Sebab apa? Ada. Tiada jadi tiadanya tu jadi wali. Tiada mana tiada jadi wali yang memerdekakan ibunya dak lah. Hak bukan yang tak merdekakan sampai hak ni ada dah. Talian bagi pak tu kuat. Mana sebelah pak dah kuat adapun mak tak kuat dah. Tak boleh kerana tak ada orang lain. Tak adanya tu maknanya tok ngulu bagi mak boleh jadi wali kerana tidak ada lain. Tapi kalau ada sebelah pak tu ada tok ngulu dia, maka pindah kepadanya pak dah. Sebelah pak tu. Sebab apa? Kerana berpindah sebab merdeka bapaknya. Sebab berpindah. Mana pindah apa? Pindah jadi wali tu. Mana kerana berpindah sekat tu baca. Kerana berpindah apa? Pindah jadi wali, nak pindah dah. Apabila pak jadi merdeka, wali ni pecah dah. Ni tak ada jadi wali, tak boleh jadi wali. Tapi hak ni pak merdeka, maka pindah pada pak. Kalau pak mati pula tak ada asabah, pindah hak ni pergi pada hak ni. Pergi pada hak ni. Pindah situ. Pindah sebab apa? Tu ilak padanya pindah tu. Tengok je baca kitab ni, kena baca slow, baca seka gitu. Kita baca berub hurai tak boleh.
Berpindah sebab merdeka bapaknya. Mana sebabnya pak tu jadi merdeka. Pindah gimana? Kepada yang memerdeka, mana penghulu yang memerdeka akan dia akan bapak. Bukan akan ikan puas, akan ikan bapak tu. Ya, ada jok dombe jago lah, dombe jago. Lepas tu hak mana ilak mana, hak mana tu mana nak jaga molek baca. Tapi kalau kita biasanya biasa ngaji gini dah, senilah tak robek molek boleh baca. Cuma sakit kepala sikit kalau tak robek. Boleh sebab kita tahu cara main. Oh, namanya setangguh ngok-ngok gitu. Tahu cara dia, senilah. Boleh main, cuma sakit kepala sikit kalau tak robek. Situ habis. Dan jika mati bapaknya, bapak bagi anak tu. Siapa bapak? Sahaya. Jadi dia sahaya lagi. Bapak mati, dia sahaya lagi, hamba lagi, gundik lagi. Tiba-tiba dan dia merdekakan neneknya, nenek bagi anak tu. Mana pak mati. Apabila pak mati, tiba-tiba nenek dia baru jadi merdeka. Jadi tak ada pak jadi hamba, bini jadi hamba, nenek pun jadi hamba. Tok bagi hak jatah tu, tok bagi bapak. Mana tok bagi hak anak tu. Tak gitu ayah bagi puan. Ayah bagi tu ayah bagi ayah dia. Ayah bagi ayah tu budak tu. Ada ayah bagi budak sana, ayah bagi ayah budak tu adalahnya nenek dia, apa nenek dia pun merdeka. Pak mati, tiba-tiba nenek ada dah. Yang kena daripada nenek dah. Pak mati, pak tu hamba. Maka wali bukan dia. Kerana tok ngulu ibu ada. Ibadat ibu. Pak mati, apabila pak mati, nenek ada, nenek tak boleh jadi wali gak. Sebabnya hamba gak. Pak hamba, nenek hamba. Maka wali adalah yang memerdekakan mak tu. Memerdekakan ilah isteri tu. Orang yang memerdekakan isteri tu, ngulu isteri tu, dia jadi wali bagi anak tu. Adapun pak tak boleh sebabnya hamba. Lepas tu mati. Apabila mati sebenarnya naik pada nenek. Nenek tak boleh gak sebab saya. Tiba-tiba nenek saat ni dia merdekakan tu ulu dia gak. Ada? Dah apa lagi tu makna kesian dah, tak apa dah. Aku merdekakan dia kau, aku bebaskan dia kau masalah. Maka tok nenek sini jadi merdeka. Apa lagi jadi mata apa hukum sebab sini. Tiba-tiba maka mati bapaknya. Jika bapak tu mati, sedangkan bapak tu sahaya lagi. Dah belum jadi merdeka lagi dah masa tu. Kalau pak tu merdeka, maka pindah dah pada penghulu. Ini tak, pak tu tak ada hamba lagi. Faham tak? Kalau pak tu jadi merdeka, tu tak ada itu. Kalau pak tu ialah merdeka, makanya dah yang menjadikan wali itu adalahnya tu pak. Ada pak merdeka. Apabila pak merdeka maka jadi wali pak lah kerana merdeka dah. Tapi kalau pak mati pergi pada untuk ngulu bagi pak. Ni tak, pak tu belum jadi merdeka lagi. Sebabnya sahaya lagi. Paknya sahaya mana jadi sahaya lagi. Kalau pak tu mati nak pergi untuk ngulu kerana tak merdeka lagi. Faham tak? Dah pak ni masalahnya pak tu ilahnya mati keadaannya hamba lagi. Belum merdeka lagi. Apabila belum merdeka lagi nak pergi pada nenek hamba juga. Nak pergi tok ngulu tu tidak memerdekakan pak lagi. Maka gimana? Maka pergi pada orang yang memerdekakan akan nenek tu. Tu. Sebab tu dia tanya, dan dia merdekakan neneknya itu pun berpindah walinya kepada yang merdekakan neneknya. Hagi pada nenek, tu merdekakan nenek, bukan nenek tu jadi wali. Dah. Bukan tu, pergi padanya orang yang memerdekakan nenek tu. Dah. Itu pun mana itu supaya masalahnya pak tu jadi merdeka ni berpindah walinya, wali anak tadi kepada yang merdekakan neneknya, nenek bagi puas tu. Pergi pada nenek tu merdeka dah. Pergi situ. Dah. Situ. Mak ada situ. Tidak dapat yang memerdekakan ibunya itu jadi wali. Baca gitu sebenarnya sebab tu yang mak ibarat ni. Kalau mak ibarat ke, mana tiada dapat, mana yang tak boleh, tidak harus yang memerdekakan ibunya itu jadi wali. Mana tok ngulu bagi ibu tu bukan jadi wali dak. Bukan. Sebab tu kita ni kadang dia nak baca gitu. Kadang-kadang. Tidak dapat kita takdir, tidak dapat wali. Wali pun jadi wali dah depan dah. Jangan baca gitu. Tiada dapat mana tak boleh penghulu yang memerdekakan ibu itu jadi wali. Sebab apa? Sebabnya penghulu bagi nenek tu ada. Penghulu bagi nenek ada, maka pergi padanya penghulu nenek. Habis. Dan jika merdekakan bapaknya, bapak bagi seorang anak tadi, ada atau perempuan anak tu. Jika merdekakan bapaknya dan jika merdekakan bapaknya, kemudian mana selepas? Kemudian selepas. Kalau kemudian maka lain tu. Kemudian maka, tu dipanggil kemudian itu. Faham tak?
Kalau kemudian lepas tu maka. Mana kemudian berarti itu maka. Nak takdir gitu. Kalau kemudian daripada, tak ada nak takdir dah. Kemudian daripada mana? Selepas. Itu bahasa Melayu. Bahasa Melayu kalau kemudian daripada maknanya tak ada takdir. Kemudian makna selepas. Maknanya jika memerdekakan bapaknya kemudian pada merdekakan neneknya. Makna selepas. Maknanya pak itu jadi merdeka selepas nenek merdeka. Jadi mana nenek merdeka dulu. Nenek bagi budak tani jadi merdeka. Pak tak lagi. Tu sebab tu bapak itu jadi merdeka selepas daripada merdeka nenek. Gimana dulu? Mana tukarlah hak tadi maknanya pak tu mati tak merdeka lagi. Lepas tu nenek jadi merdeka. Penghulu bagi nenek tu jadi wali. Jadi wali. Tiba-tiba pak jadi merdeka tapi selepasnya nenek jadi merdeka dah. Tok Ngulu tu membiasakan nenek tu nampak tua dah. Tak apa dah mung tak cakap dah. Aku bebaskan mung daripada jadi milik aku. Maka tok dia tu ialah bebas. Pak tu tak lagi. Kalau tak apa mung tu mung gagah lagi mung kerja aku sang dua dulu masalah tak. Janji kau ikutlah. Tiba-tibanya dia merdeka juga tapi pak saat ni jadi merdeka selepasnya nenek jadi merdeka. Nak gimana penghulu? Tu wali. Siapa jadi wali tu? Kata dia, dan jika merdekakan bapaknya kemudian padanya merdeka neneknya, maka berpindah wali itu daripada yang memerdekakan neneknya kepada yang memerdekakan bapaknya. Mana takli? Apa yang pak tu jadi sahaya lagi? Daripada penghulu bagi nenek. Kerana pak tu jadi hamba lagi. Pak hamba lagi. Maknanya bukan lagi pada pak. Pak tak ada hak. Jadi wali. Tiba-tiba nenek tu dimerdekakan. Maka ada. Nak katanya nenek jadi merdeka tak? Tu jadi wali tak boleh sebab pak ada. Tapi pak tu adalahnya tak boleh jadi wali kerana dia hamba. Nenek tak boleh jadi tak boleh menjadikan tak boleh menjadikan wali kerana ialah bosnya penghulu dia ada. Kalau tu mana lagi penghulu bagi itu. Tiba-tiba pak dimerdekakan selepas tu. Maka pindah ni pergi padanya pak balik. Dah. Sama merdeka mana sama tuai yang sama. Ada. Bining, pak, nenek, tiga-tiganya jadi hamba orang. Tiba-tibanya bining yang dimerdekakan dulu. Satu masalah. Yang keduanya adalahnya masalahnya ilahnya suami yang dimerdekakan. Masalah yang tiga dimerdekakan nenek yang kemudian. Masalah yang keempat adalahnya pak merdeka selepasnya merdekakan nenek. Mana dah tu merdeka tu kemudian dah. Orang lain bebas habis dah. Dia barulah dibebaskan oleh Tok Ngulu dia. Makanya apa lagi tu mula-mulanya berhak menjadikan wali nikah anak itu adalah penghulu bagi nenek. Tapi selepas itu kalunya wali, kalau tu pak tu jadi merdeka, makanya ambil balik menjadi wali daripadanya penghulu bagi nenek, mari letak di pak balik. Dia tarik mai bola. Pak ayam ambil habis. Situ. Ya dah. Tu dia. Jemaah sedap agak ni kecik pe. Ada. Sikit pala sikit dah. Maka berpindah wali itu pindah dari siapa? Daripada yang memerdekakan neneknya. Sebab apa? Sebabnya apabila nenek tu dimerdekakan, maka yang mengkahwinkan akan tu anak itu yang memerdekakan mana penghulu yang memerdekakan nenek. Tiba-tiba kalau pak tu jadi merdeka selepas tu, maka pindah padanya penghulu tadi pergi padanya pak lalu dah. Pergi pada pak bukan pergi padanya penghulu pak dak. Pergi pada pak kerana pak yang merdeka. Situ. Wes. Masalah. Ini satu masalah pula. Jika berkahwin seorang hamba yang sudah dimerdekakan orang. Baca gitu tengok. Kecik pedi kalau kita mak ibarat sakit kepala. Sebab kita ni jangan kita baca gitu, baca cara kapung dulu. Tapi tepat mak ibarat nak ibarat. Jadi masalah jika ataupun apabila berkahwin seorang hamba. Berkahwin seorang mana berkahwin oleh seorang hamba. Hamba mana sifat? Yang sudah dimerdekakan orang, mana orang lain merdekakan dia dah. Dia merdekakan orang tu penghulu dah. Mana tu yang dimerdekakan orang. Mana dia dulu tu hamba orang tapi jadi bekas hamba dah. Jadi merdeka dah. Seorang hamba mana? Yang sudah dimerdekakan orang, mana jadi merdeka? Suami saat ni dulu hamba. Lepas tu dia merdeka. Apabila merdekakan berarti dia hurun. Bebas dah. Apabila bebas, dia nikah seorang perempuan. Nikah siapa? Akan seorang perempuan. Akan tu maf'ul bagi berkahwin. Maf'ul tu. Berkahwin akan seorang perempuan. Perempuan mana? Yang dia merdekakan asalnya. Dah. Berarti pihak dia yang dimerdekakan asal mana tok nenek dia. Asal dia ayah dia ataupun nenek dia.
seorang hamba dulu. Tapi sekarang dia dah merdeka. Apabila dah merdeka, dia gini ke pada seorang puai. Seorang puai ni yang tok nenek dia merdeka. Pas dia merdeka tak? Puai tu merdeka tak? Tengok ibarat dia. Saya baca nak pergi ibaratnya. Dah nak pergi ibarat. Sebabnya kitab hak lain banyak lagi, hak kitanya dia kena baca. Tak, kalau kitanya besok lepas ni insya-Allah nak ngaji kitab Melayu lain sini. Kerana kitab ni dia gelarkan kitab Tahrir Jawi. Tak. Kalau kitab fiqh hak payah kitabnya sakit kepala, kitab Tahrir. 2 jilid tu. Syarqawi tu. Tak Tahrir Syarqawi. Hak tu sakit kepala. Kalau kitab Jawi hak sakit kepala kitab ni. Selepas kita ngaji sakit hanindah ngaji hak lain sini. Hak lain sini. Dah lega banyak sebab besok payah dah. Besok masuk hotel dah. Kalau besok masuk hotel dah, hotel setara ni biasa. Aku masuk hotel dulu, tak kelak lemak masalah. Banyak hotel aja. Bola ni masuk hotel biasa gitu, tak senang lah. Tak ada payah. Sama juga kita masuk ni. Habis, apa ni tengok ibarat. Sini berkahwin oleh seorang hamba, tapi hamba ni yang sudah dimerdekakan. Orang dah. Tiba ni akan seorang perempuan yang dimerdekakan asal berarti mana perempuan itu hamba. Tapi tok nenek perempuan tu hak jadi merdeka tu. Dah tok nenek dia orang merdeka. Lagu mana? Contoh katanya pergi perang. Orang Islam kita pergi perang orang kafir harbi. Kalau perang dengan orang kafir harbi, tiba-tiba dapatnya ialah rapaskan anak dia. Anak puan tu. Tak, dapat anak. Apabila mereka tu dah perang ni, dapatnya anak puan tu. Lepas tu mak pak dia merdeka lah mak pak bagi puan tu. Merdeka lah dengan berkah hamba. Masalah. Ada mak pak tu mana tok nenek bagi puan tu ada merdeka. Tiba-tiba mari pak jadi hamba orang Islam kita. Lepas tu pula Islam kita hak dulu bekasnya tu hamba juga. Tapi sekarang dah jadi merdeka. Dia pun ialah nikah seorang puan tu. Puan mana? Yang bapak tok nenek itu adalah merdeka. Dia bukan merdeka. Apabila bahaya katanya ibarat perempuan seorang perempuan yang dia merdekakan asal berarti dia tak Tapi tok nenek dia hak jadi merdeka tu. Tiba-tiba maka beranak ia puan lah. Maka jadi tertib dah tak? Maka tu atas badannya berkahwin. Selepas berkahwin tak berapa lama, 9 bulan ke, dapat anak puan lah. Dapat anak ia tiba-tiba, maka adalah satu baru jawab jika berkahwin, dah. Lepas tu maka hak tu, maka beranak tu panggil ataf. Hak ni maka hak ni jawab jika. Kalau gitu apa? Siapa jadi wali? Maka adalah wali anak itu, anak puan hak kecil hak beranak tu. Siapa nikah hak kecil lagi, hak besar lagi ke? Kepada yang merdeka bapa mana diserahkan. Kepada mana diserahkan kepada penghulu yang memedahkan bapaknya, bapak bagi anak tu. Dah. Saat ni sebab dia tu bapak tu jadi merdeka orang ke? Tunggu lupa tunggu lupa. Bukannya tu bukan pak bagi, bukan pak ataupun ayah tu nenek bagi mak tu. Kerana apa? Kerana sebelah ibu adalahnya zabil arham. Mak memang tok ni dia merdeka. Penghulu ayah dia tu alahnya merdeka juga. Tapi ada tok ngulu dia yang merdekakan dia. Kalau tu maknanya anak apabila dapat anak, maka adalah wali yang berkahwin anak itu adalahnya siapa-siapa yang memerdekakan bapaknya. Tiada kepada hakim, bukan kepada hakim tak. Bukan kepada hakim tak. Tu sebabnya ini dia tak pergi kepada hakim. Ini yang muktamad lah. Hakim tu adalah tok qadi tu adalah kemudian. Sebab wali ada. Masalah hakim atau sultan, sultan waliyun liman la waliyalah. Sultan tu alahnya jadi wali bagi mereka tak ada wali. Wah ni wali adanya tak pindah kepadanya hakim. Tak pindah kepada sultan, dia kepadanya alahnya wali hak dulu. Habis. Dan yang menikahkan pemerdekaan perempuan itu, mereka yang menikahkan perempuan itu masa hidupnya, tengok ibarat sakit kepala saja. Sakit kepala saja. Kita ngaji nak perhati ibarat, jangan perhati hurai. Kita kadang-kadang silap apa kita ngaji nak. Kita ngaji nak perhati nanti hurainya. Tak, itu kesalahan. Kita perhati ibarat dulu. Malah kita dengar hurainya. Ada baru dengar hurainya kita tengok apa payah dulu. Jangan duk tunggu orang suak tu. Tengok. Mikir dek. Dan mubtada suku habis. Dan yang mana bermula wali yang. Tu yang mana wali lah. Bermula wali yang menikahkan, yang mengkahwinkan. Kan siapa? Pemerdekaan perempuan itu. Pemerdekaan perempuan itu khabar iyalah mereka atau khabar tu mereka tu. Nak jaga mubtada khabar jaga apa faham. Mana mubtada, mana khabar, ataf mana, takluk mana tu nak jaga. Tu kita ngaji cara kitab Melayu hak dulu. Kita kuning dulu ada nak jaga supaya kita arab dah.
Nak jaga ni ataf mana, jawab ke agapanya, kait mana, syarat mana, takluk mana, nak jaga tu. Barulah kita yang boleh baca. Kalau kita tak tulis tak apa, tapi perhati main. Tak perhati cara main. Tapi saya dah tengok banyak dah sains-sains yang utak hebat pada saya lagi. Utak Allah makan, utak makan. Tak makan, tapi siapa sekarang baca kitab tak luk dah. Ada. Kerana apa? Kerana masa muda tu kuat ingatan. Kuat ingatan, faham ya tajir, tapi masalah ni serabut dengan anak, serabut ni. Tak baca kitab, masya-Allah. Sebab tu jangan buat tengok. Mimih sains ni. Dah. Hak masuk ngaji sekali memang sains hebat. Tapi akhirnya sakit kepala tu besar dah. Tu kata saya besar dah. Katanya masa dulu orang baca pak kita faham dah. Ada orang baca tu kita faham dah. Tak hurai lagi faham dah. Awak tengok. Awak tengok bon ngajar orang sakit kepala. Ada kita bukan duduk dengan kitab semua. Kita pergi semai-maya, maya hajat, pergi hak ni, hak ni, mana dia masa tengok kita. Sebab tu nak jaga molek dobek. Bi penuh lah. Hancur tak apa kita. Nak cari hak baru pula. Tengok tak boleh dah. Dah gelak lemak dah. Habis tulis beli hak baru mari, baca hak baru, lekat tengok ni. Nak tengok ni semua sakit kepala. Sakit kepala penuh. Nak tengok mana? Beli hak licin mari, baca. Hak mana lekat tengok. Tak lekat baca lagi dah. Tu kita dobek. Tu senang. Sebab tu kita dobek. Kalau orang beli contoh katanya kita beli 4 riyal dah. Dia mau nak beli kita 100 riyal, 200 riyal tak jual. Tak jual. Seolah 1000 riyal tak jual lagi. Bukan itu. Boleh photostat tak tahan lama photostat. Dah photostat tak tahan lama. Dan keberkatan pun kurang. Kalau kita ngaji sendiri, semangat tu ada, nur tu ada. Kerana kita masuk ngaji susah, ngantuk lagi, tu lagi, sabar lagi, tu banyak. Hak photostat lagi ada sifat tengok senang. Jadi keberkatan kurang bang. Ada semangat pun kurang. Sebab tu kita ngaji, hak tak ngaji walaupun tulis wuduh pun nak jaga sipai molek. Dah hak ngaji tu nak sipai molek. Jangan tak ikut dia gitu. Ni setengah orang ngaji pak kita tak ikut dia. Tak bi keberkatan situ. Biar ada bekas ngaji. Sebalik. Maknanya wali yang menikahkan pemerdekaan perempuan itu khabar iyalah. Pemerdekaan tu siapa? Pemerdekaan hamba. Hamba apa? Hamba puan mana hamba bagi tu idafat pemerdekaan perempuan mana hamba perdaan bagi seorang perempuan. Nak jaga itu, nak tulis itu. Apa ni takdir nak jaga. Sebab tu ngaji nak perhati takdir. Ada kalau orang takdir hayat ni, artinya takdir bagi perhati hak mananya dia sebut tamah nak tulis. Tu cara ngaji. Ada ngaji mana tak boleh nak paling lain lah. Tengok perhati orang takdir guna baca guna. Kalau bagi tulis bagi. Kalau akan ulih nak tulis ulih. Allah kita ngaji boleh. Maknanya ilahnya yang menikahkan, yang menjadikan wali makahwinkan pemerdekaan mana hamba. Pemerdekaan perempuan itu mana bagi seorang perempuan. Yang menjadi wali bagi pemerdekaan bagi seorang perempuan berarti pemerdekaan perempuan juga. Ini seorang perempuan tu jadi hamba bagi perempuan yang lain. Tapi perempuan lain tu jadi mana pemerdekaan dia. Mana memerdekakan dia. Mana menikahkan pemerdekaan perempuan itu khabar ialah mereka ialah lelaki mereka yang menikahkan perempuan itu pada masa hidupnya, hidup perempuan tu. Murad perempuan itu perempuan hak penghulu. Perempuan tu mana perempuan hak penghulu. Dia katanya menikah tu pada masa hidupnya, hidup bagi seorang perempuan tu. Jadi masanya perempuan ni penghulu lah. Jadi masanya contoh katanya ni Zainab. Ini Asma. Zainab, Asma. Jadi Asma ni penghulu. Asma tu dia memerdekakan Zainab. Berarti ada sepatutnya ilahnya yang menikahwinkan akan Zainab tu ilahnya penghulu dia, tapi hani tak boleh kerana penghulu perempuan juga. Ada. Asma memerdekakan ilahan akan Zainab. Berarti Zainab tu panggil hamba pemerdekaan. Dah hamba pemerdekaan. Adapun tu Asma adalah penghulu. Tiba-tiba yang menikahkan bagi hak Zainab ni siapa dia? Zainab tu hamba, tapi dah merdeka dah. Siapa yang menjadikan wali bagi hani? Nak jadi hani tak boleh, orang puan sama puan tak boleh. Makanya kita tengok masanya penghulu dia hidup tu, siapa dia? Ada masa hidupnya hidup bagi hani, hak penghulu tu. Masa hidup perempuan ni siapa yang menikahkan akan hani? Siapa dia jadi wali nikah hani? Maka orang yang menjadi mewalikan nikah penghulu tu dah yang makahwinkan akan hamba tu. Faham tak? Menikahkan hamba tu. Tengok masa hidup lah. Penghulu dia masa hidup siapa dia? Ayah dia. Ayah dia nikah hani. Kalau masa hidup dia pupu dia nikah hani masa hidup tu. Kalau ada lagi, kalau tak ada lagi pindah-pindah pula ngaji bab tak ada. Sebab itu ibarat dia katanya yang mengkahwinkan pemerdekaan mana hamba pemerdekaan bagi perempuan itu ialah mereka yang mengkahwinkan perempuan itu
pada masa hidupnya, hidup puai tu. Masa hidup tu siapa dia? Jadi wali mengkahwinkan akan penghulu, orang itulah yang mengkahwin akan hamba tu. Mana wali yang sama lah. Wali yang sama. Berarti wali bagi hamba pembedakan adalah wali bagi Tok Ngulu tu sendiri dah. Tok Ngulu tu sendiri. Habis. Dan lagi tiada disyaratkan pula izinnya, izin penghulu puai tu. Tidak syarat lah. Dan lagi makna supa tu juga tidak tiada disyaratkan pada nak sah jadi wali itu izinnya, izin bagi perempuan tu. Jadi hak penghulu tu tak nak izin lah. Izin apa? Sebab dia tu puai sama puai. Tiba-tiba masa tengok Zainab saat ni jadi merdeka. Lepas tu Asma tu adanya penghulu. Tiba-tibanya yang mengkahwinkan Asma hari tu adalahnya pupu dia masalah. Maka nikah ini hak ni jadi wali. Ini sekarang ini mengkahwinkan ini masa hidup. Kalau tu mana inilah nikah tak kira lah. Tapi kalau masa hidup tu yang dia tu jadi wali. Samanya dia jadi wali semua ataupun hukum jadi wali. Maka inilah yang mengkahwinkan ini. Lepas tu kena minta izin hani tak? Buat nikah. Hani tu merdeka dah. Awal merdeka dah, lepas tak ada wali lain dah. Hanya ada wali bagi wali hani ya. Lepas tu hani jadi wali, lepas nak minta izin ni. Tak perlu, tak syarat. Tidak disyaratkan minta izin perempuan ini. Tak syarat dah. Tak syaratnya izin Asma, tak syarat izin. Kalau dia tu laki baru nak minta izin. Kerana dia jadi wali, tapi hani tak jadi wali. Apa boleh dia bukan jadi wali minta izin apa? Tak? Kalau hak ni jatuh, contoh hak ni jatuh. Hak ni hamba dia merdekakan hamba hak ni. Hak ni yang menjadi wali dia hak ni. Kalau hak lain nak nikah boleh nak minta izin dia. Nak minta wakil dia. Tapi kalau hak ni puai, minta izin apa dia bukan wali. Kalau tu mana wali bagi ini, dia tu berhak mengkahwinkan wali ini, tak perlu untuk minta izin ni, tak syarat. Tapi no sunatlah. Lagu mana tu bakal hamba mung tu alahnya nak nikah dah aku jadi wali gua nah. Ikutlah. Dah minta izin supaya baik hati. Tapi kalau tak minta izin pun sah. Minta izin pun sah. Gini nikah siang tak apa dah. Dah tu tak syarat. Lagi dan lagi tiada disyaratkan pula izin perempuan yang jadi penghulu tu. Tak minta izin dah. Ataupun boleh rajuk juga. Samanya. Dan lagi tiada disyaratkan pula izin penghulu perempuan tu. Penghulu perempuan apa? Penghulu perempuan juga. Faham dah? Tak minta izin lah. Mana tak nak minta itu Asma dah. Ni nak nikah ni tak payah minta dah. Ini nikah tu selalu dah. Cari dua saksi cukup. Ni dia tak tahu apa, tak syarat. Habis. Jagalah nyonya tu apa penting. Bahkan mana tetapi jika ada sahayanya itu, sahaja seorang perempuan, iaitu pemerdekaan tu lah. Jika adalah sahaya gunitnya itu belum dimerdekakan. Kalau sekiranya ni tetapi tu. Makna bahkan mana tetapi. Tetapi mana dalam hal itu tak syarat. Cumanya kalulah hamba itu belum dimerdekakan. Ada? Hak ni Asma. Hak ni Zainab. Maka Zainab tu jadi hamba bagi Asma. Tapi Asma belum lagi memerdekakan akan Zainab tu. Tak jadi merdeka lagi. Hak ni tak merdeka lagi. Hak tak dia merdeka dah. Kalau merdeka dah, hak ni jadi wali. Lepas tu minta izin, tak syarat. Tapi kalau hak ni belum jadi merdeka, siapa jadi wali? Sebab tu. Bahkan jika ada sahayanya itu belum dimerdekakan, tak jadi merdeka lagi. Hamba lagi. Baru jawab. Dia syarat, ini nasyaya disyaratkan sah nikahnya itu, sah nikah baginya tu hamba itu dengan izin penghulu hapua tu dah. Nak izin penghulu tu, izin hapua tu. Mana Zainab belum jadi merdeka lagi. Tiba-tiba nak nikah, ada. Dia kena minta izin padanya Zainab dulu. Tu Asma dulu. Kerana Asma penghulu dia. Tu habis. Tapi kalau kita syarat, kait pada syarat tu. Dia syaratkan nak sah nikahnya itu dengan izinnya penghulu, jika adalah ia penghulu tu. Jika adalah penghulu tu balik. Kalau penghulu tu balik, kalau penghulu tu tak balik lagi, tak nah. Hak penghulu tak balik gua nah. Makanya penghulu tu dia kecil lagi, tiba-tiba mak dia ataupun ayah dia mati. Apabila ayah dia mati, dia dapat makan pesaka. Dapat pesaka tu ialah seorang hamba puai masalah. Dah kita tengok filem Cina banyak ke? Hamba tu. Makanya hamba ini dia menjadikan hamba ini menjadikan hamba bagi seorang budak. Dapat pesaka. Kalau budak nak minta izin guna tak diiktibarkan. Tu tak ada tak boleh. Tapi hamba mana kalau tok ngulu saat ni yang sudah balik, dah barulah disyaratkan. Sebab tu katanya jika ia penghulu tu balik lagi akal dah, balik akal dah, akal balik dah. Dah akil balik dah. Dah cukup umur dah sempurna dah.
Patunya katanya iya tu dengan kayanya tu. Maknanya jika ia balik lagi akil dengan kayanya, makna dengan pensendirinya. Tu dengan sendiri. Maknanya akal balik dengan istiqlal lah. Kayanya maknanya bukan mahjur alaih. Kaya sini maknanya bukan mahjur alaih. Kaya maknanya bebas. Mana dia bukan mahjur alaih. Bukan muflis. Bukan orang gila. Ada gila guna akil dah. Mana dengan kaya, mana dengan rasyid, dengan cidik. Dengan bahasanya dia tu alahnya bukan jadi mahjur alaih. Mana dengan kaya ni jadi bukan mahjur alaih. Dia bukan mahjur alaih. Kalau mahjur alaih nak minta guna akil balik tapi mahjur alaih tak ada. Mak guna. Penghulu saat ni puas. Tapi dia tu dah akil balik. Cumanya duk membazir harta. Duk apa dia? Duk berjalan malam. Ada? Ataupun duk guna duit benda-benda haram ataupun benda makruh masalah. Duk membazir ke harta. Tu mahjur alaih. Ini tak, dia bukan mahjur alaih. Tu panggil dengan kayanya. Mana bukan mahjur alaih. Dia bukan mahjur alaih dak. Hak tu nak minta izin dia dulu. Syaratnya dia balik akil lah pula bukan mahjur alaih. Awalnya dia dah 3 syarat. Penghulu saat ni balik dan akil bukan gila dak. Lain pula dia kaya, mana bukan mahjur alaih. Mana boleh bebas diri sendiri. Kaya-kaya mana bebas lah. Hak tak kaya tu ada orang nak kerja ni orang sekat. Kerja orang sekat tu panggil apa? Panggil miskin. Ini bukan mahjur alaih dah. 3 syarat. Nak katanya syarat nak sah nikah nak minta izin dia. Satu, tok ngulu tu balik kau tidak tengok. Kalau balik. Lepas tu berakal kau tidak berakal. Lepas tu dia tu mahjur alaih bukan mahjur alaih. Barulah syarat minta dia. Kalau mahjur alaih tak ada hak ke. Jadi maksud tafsir maksud. Apa maksud sahaya itu belum dimerdekakan dan disyaratkan sah tu. Yakni dia syaratkan izin tuannya, tuan bagi sahaya tu. Nak minta izin dulu lah tuan dia. Minta izin walaupun tuan dia tu boleh. Nak minta izin tuan. Lagi soreh mana lain pula dengan soreh mana tuan izin, soreh mana lagi soreh dengan soreh. Izin pula dengan soreh jelas nyata lafaz ini lafaz izin tu. Kalau tanya guna tu ayah nak nikah, masalah. Ayah bagi penghulu tu. Lagu mana ayah nak nikah tu hamba-mu ni? Dia duduk sini dia tak jadi. Dia kena soreh lafaz. Lafaz tak apa hamba izin. Ikut ayah dah, ikut demo dah. Ada. Tu ya izin itu nang soreh. Dah soreh. Saya izin. Soreh mana izin kalau sini-sini tak ada. Soreh demo sen lafaz tu alahnya khas padanya izin saja. Saya izin. Saya izinkan. Saya reda samalah. Tu izin reda tu. Tapi tu katanya disyaratkan izin tuannya lagi soreh lafaz itu jika ia penghulu tu bikir. Mana jika mana walaupun ia penghulu tu bikir sekalipun. Syarat juga. Mana anak dara. Jadi sepatutnya anak dara tak ada. Jadi pada hak kita asal ya. Contoh katanya ini Zainab hak tak ada. Zainab Asma. Asma tu penghulu. Zainab tu adalah hamba. Tiba-tiba ayah bagi Zainab. Bagi Asma. Azah bagi Asma. Ini hamba. Asma penghulu. Haninya Abu Bakar masalah. Abu Bakar adalahnya ayah bagi Asma. Tiba-tibanya yang nak nikahkan ialah Zainab tu siapa dia? Dia tak merdeka lagi. Maka kalau Abu Bakar nak pergi nikah anak ini, nak minta izin anak dia dulu kerana anak dia penghulu. Minta izin anak dia, syaratnya anak dia tu akil, balik lah pula kaya, maknanya bukan mahjur alaih. Itu pun kalau anak ni dara lagu mana? Kalau anak dara boleh paksa dah sebenarnya. Jadi kalau Asma tu dara, bikir, berarti mana Abu Bakar tu boleh paksa nikah anak ni. Tapi hal ni bukan nikah anak, nikah hamba dia. Boleh paksa tak? Nak minta izin? Tak boleh paksa. Nak minta izin juga. Itu maknanya. Walaupun hani kalau hani sayyib, kalau hani dah janda dah, tak masalah dah. Kalau hani janda, ada. Dia kena minta izin. Hak ni dipikir pun nak minta izin juga. Itu maknanya. Dan jika ia penghulu tu bikir sekalipun ada walaupun dia bikir lagi nak minta izin juga. Nak minta izin anak dulu. Minta izin habis itu. Tiada dengan diamnya tu panggil maqabil tu sarih tu. Tiada mana tiada sah izin itu dengan diamnya dia bagi penghulu tu iaitu anak tu lah. Lagu mana ayah nak nikah tu hamba tu nak nikah tu hamba tu mu ni. Jadi dia suka kayaknya masalah tak jadi. Diam tak jadi. Dia kena minta izin dengan soreh. Tapi katanya lah diam itu tiada makna tiada sah dengan diamnya diam penghulu tu jika ada tuannya tuan sahaya tu.
itu akil balik. Kalau akil balik, kerana akil balik syaratnya no lafaz. Ada akil balik izin dengan lafaz. Situ. Maka jika ada tuannya itu belum balik. Ni saya ingat makabil. Maka jika ada tuannya bagi sahaya itu belum balik lagi. Tak balik lagi. Sayyib. Apa tak balik lagi? Sayyib. Tu. Tafsir mana belum lagi. Dah mana tuannya itu belum balik lagi. Belum balik haskat tu. Belum balik lagi sayyib. Nak baca gitu. Dah payah juga kita nak wakaf baca ni. Mana maka jika ada tuannya sahaya itu belum balik. Baca sekat tu. Lagi mana lagi pula? Lagi pula. Lagi pula sayyib. Sedekah dia tu sayyib, maka bil baginya bikir. Hak ni tak balik lagi, kecil lagi. Lagi pula sayyib janda pula. Saya tu janda gua belum balik. Flat situ dah. Sayyib sama mana janda? Pas janda gua tak nikah lagi, kecil lagi. Tak. Kerana ialah sayyib tu nak tafsir bawah tengok nombor 2. Sampai sayyib situ. Kalau sayyib artinya arti sayyib yang dibuati pada kubul hak depan. Dibuati ya, orang lain buati dah. Pada kubul. Jikalau dengan zina, mana walaupun dengan zina, orang lain rogo dia. Dah orang lain rogo dia. Tu sayyib dah. Tak nikah lagi, orang lain rogo dia. Tu. Atau ia duduk tidur, orang mari tidur maksudnya. Duduk tidur orang. Ada mari tak khabar. Ada orang cocok ubat ke? Cocok ubat lali duduk tidur, tak khabar dah. Orang lain zina lagi dia. Samalah. Atau dengan digagahi atau paksa boti masalah. Mari pergi tangan, pergi kaki lah zina rogo lalu dah. Supaya dah. Dah gagahin. Dan jikalau daripada zakar binatang sekalipun tengok. Main dengan binatang. Main anjing masalah. Naudzubillah. Dinamakan sayyib juga. Mana sayyib juga tu? Ida Syekh Mahmud Az-Zuhdi. Tu sayyib dah. Walaupun dengan zakar binatang sekalipun main dengan zakar. Sebabnya yang dibuati, sama buati itu dengan manusia atau lain manusia. Situ. Tu musuh itulah. Kalau kecil pendek maknanya sayyib maknanya yang hilang fikir dengan sebab buati. Sama buati itu dengan cara zina, cara paksa, cara tidur dengan binatang tak ada khilaf. Yang penting hilang bikarah dia. Ada bikarah tu dah hilang, sifat darah tu hilang, tapi hilang dengan caranya buati lah. Kalau hilang dengan kuku tak jadi. Ambil kuku atau muhid, tu dah tak sayyib. Atau tu hal lain tu ciptakan tu tidak adanya tu darah mula dah. Tu tak ah. Ini dengan buati. Dengan zakat lah maksudnya. Sama zakat manusia atau zakat lain. Sama nikah atau zina. Maknanya penghulu kecil lagi. Belum lagi balik. Lagi pula sayyib pula, janda pula. Apa hukum? Maka tiada sah bapaknya itu, jadi bapak penghulu, bapak anak kecil tu. Penghulu kecil lagi tu. Tidak sah bapaknya itu mengkahwinkan sahayanya. Tak boleh. Dah sebab nak minta izin tak boleh. Nak minta izin guna kecil. Tu kecil. Nak minta izin tak boleh. Tak diiktibarkan. Tak apalah saya tu izin tu ayah nikah lah amah saya ni. Tak jadi. Budak tak jadi. Tidak diiktibarkan. Kalau tu buat guna tak sah nikah. Bah tunggu. Nak tunggu besar dulu. Nak tunggulah tak boleh. Mana hamba saya ni tunggu dulu. Sabar dulu. Dulu. Guna. Nanti penghulu tu adalahnya ada akil balik dulu. Nak tunggu. Maka apabila mati tuannya yang memedahkan dia akan seorang puan dia. Tiba-tibanya hak tu ngulu dia mati. Lepas tu siapa jadi wali? Ini suku dia. Ini masalah suku. Habis. Itulah. Bukan saku situ lagi tu habis suku. Maka apabila mati tuannya, tuan bagi seorang. Tuan mana sifat yang memedahkan dia akan seorang puan? Seorang puan lah. Puan yang mana tak kira lah. Lepas tu siapa jadi wali? Tok ngulu dah mati. Ada. Lepas tu maknanya Tok Ngulu tu mati dah. Dia Zainab Asma. Ataupun Zainab Abu Bakar. Abu Bakar tu Tok Ngulu dia. Tok Ngulu dia memedahkan dia. Tiba-tiba mati. Sebab tu sini maka apabila mati tuannya yang medahkan, tuan hak medahkan dia tu. Dia medahkan seorang tu. Dia seorang pun boleh. Jika apabila tu mati tuan mana yang memedahkan dia akan seorang puan. Salah? Maka yang mengkahwinkan pemedahkaannya tu. Yang memedahkan dia lah sepatutnya itu dia lah, tak payah pemedahkan dah. Sebabnya memedahkan dia dah. Maka yang mengkahwinkan pemedahkan maknanya hamba tu. Pemedahkan hamba. Pemedahkaannya tuan tu. Segala jenis ialah segala walinya wali bagi tu Walinya wali tu Segala wali bagi tu
Siapa dia jadi wali tuai? Kalau sampai situ mana tuai pun ialah puai sama puai lah. Jadi tuan tu tulis gitu. Maka apabila mati tuannya jadi yang perempuan. Tuannya yang perempuan. Ini tuai puai. Lepas tu mati tok ngulu dia. Mana tuai tu puai? Tahu mana mati tuai tu? Tuai mana penghulu dia? Lepas tu siapa nikah hamba tu? Zainab. Tok ngulu dia Asma. Asma yang memadahkan Zainab. Tiba-tibanya Asma tu mati. Sebab tu apabila mati iaitu Asma yang dia kata penghulu bagi Zainab tu. Maka yang mengkahwin mana wali yang mengkahwinkan pemadahkan mana Zainab itu. Pemadahkan sini mana misalnya Zainab. Maka yang mengkahwinkan pemadahan bagi tuan iaitu Zainab masalah ialah segala walinya wali bagi tuan tu. Dah wali dia. Mana wali hak bawah dah? Wali dia. Maka adalahnya wali bagi tuan tu. Masa tuan tu hidup siapa dia? Hak tulah ni hak puak tak ada tu. Masa hidup siapa dia jadi wali bagi tu nikah bagi nikah bagi hamba itu sahaya itu makna penghulu itu, maka orang itulah jadi wali nikahkan hamba itu. Iaitu segala walinya tu. Anak tuai tu. Anak tuai dia lah. Dah anak tuai dia. Apa dia hak mengkahwinkan adalahnya pemadahkan itu adalah segala itu wali dia. Wali bagi tuai tu. Wali mana wali sini wali hak bawah. Iaitunya anaknya. Anaknya anak bagi tuai tu. Makan asabah. Tapi pula juga tengok ibarat dia. Cuma kata kita tengok ibarat dia. Tak payah dak. Zainab. Asma tu penghulu. Zainab tu ilahnya hamba pemadahkan. Maka Zainab mati, Asma mati, Zainab tu hidup lagi, hamba. Lepas tu yang menjadikan wali nikah ni siapa dia? Ni mati dah. Adalahnya siapa-siapa yang jadi walinya, wali bagi tuai dia, wali Asma tu. Iaitu wali tu siapa dia? Anak tu jadi wali bagi Asma dah. Bukan wali ke dia? Anak tu bukan jadi wali, sebab situ. Iaitu anaknya. Kemudian maka cucunya. Jika ke bawah sekalipun, tu. Deh. Kita main guna situ ibarat. Kalau kita baca gitu boleh dah. Cuma kita tengok lagu mana kita nak faham. Maknanya mati tuannya. Tuan tu siapa dia? Orang yang merdekakan akan seorang puai masalah, iaitu Asma. Zainab hamba, lepas tu tuai tu mati. Puai tu Asma masalah. Maka yang mengkahwinkan adalahnya orang-orang yang jadi wali bagi anak tu, bagi tuai tu. Pak wali dia siapa dia? Anak dia. Tu misal anak dia. Pak anak tu jadi wali ke? Wali mana ayah dia? Ayah tu Abu Bakar masalah. Asma anak dia, ayah dia Abu Bakar. Anak dia, anak bagi Asma ni bukan wali. Ada bukan wali dia. Tu tengok ibarat situ. Benarnya ibarat dia. Hak dabik turunnya yakni wali hak bawah. Hak boleh hak bawah kan anak. Tu iaitu segala walinya, iaitu segala wali tu anaknya, kemudian maka cucunya. Jika ke bawah sekali, anak cucu dia ke bawah. Hak tu wali bagi tuai tu. Wali sini wali pun. Pak wali kan anak bukan wali. Tu pening ibarat. Nah. Hak tu rupa ialahnya hak bawah. Dia hak bawah. Hak tu tak nampak tu. Tak nampak je tanya. Segala walinya. Kalau elaknya. Segala walinya wali bagi hamba guna. Kalau kita nak raja hamba. Tapi hak raja tu ialah tu ya. Kita nak pusing guna. Pakat kira tengok. Jangan buat tengok lah sini deh. Tu kita baru kira. Kalau kita nak pusing. Maknanya ialah segala walinya wali bagi hamba dia. Lagu mana keluar raja situ. Wali dia. Iaitu wali bagi hamba tu. Anaknya, anak tu Ada? Anak tu nampak? Tu baru nampak. Raja situ ramai tu. Hak dabiknya Tok Guru tu ialah segala anak, segala walinya wali bagi. Segala walinya wali bagi tu tak betul? Segala walinya wali bagi hamba tu. Wali hamba tu lah. Iaitu wali bagi hamba tu. Anaknya anak tu
Faham dah? Tu anak tuai. Dah, kita rujuk situ. Nampak sikit. Kalau iaitu walinya, iaitu wali tu. Anaknya mana boleh? Anaknya anak tuai. Kalau anaknya anak hamba tak masuk mula dah. Situ jaga. Jagalah hak saja nampak lepas tu, kalau tak setuju mikir sendiri. Hak ni hak saja nampak aja. Iaitu walinya wali bagi pemerdekaan tu. Walinya wali pemerdekaan. Mana hamba lah. Mana hamba tu. Wali hamba tu. Wali dia, wali hamba tu. Hak nikahkan adalah wali hamba. Siapa wali hamba? Iaitu anak bagi tuan. Kerana apa? Kerana ialah bahasanya Zainab masalah. Zainab, Asma. Maka Asma ni penghulu. Tiba-tiba Asma ni ada anak, iaitu anak dia, cucu dia masalah, ada anak masalah. Maka apa yang tu Asma tu mati, makanya lah hamba saat ni jadi milik siapa? Milik siapa? Milik anak lah. Anak siapa? Tak. Asma mati, maka hamba ini ada. Kalau dia tu ialah belum menerima merdeka, ada jadi pusaka bagi anak. Anak bagi ni. Kalau tu jadi wali dia ni, kerana seolah dia yang makin asabah. Tu. Segala walinya wali bagi hamba tu. Wali hamba dia sendiri lah. Wali sendiri. Siapa hamba? Siapa wali dia sini? Ada kepada anak tuai tu. Kemudian maka cucunya cucu tuai. Tu ibarat gitu. Kalau katanya segala tu asabahnya sudah ah. Ialah segala asabahnya, asabah baginya tuan. Tu kalau wali tu mana asabah, sedap ah. Kalau situ. Mana asabah? Asabah bagi hamba, asabah bagi penghulu itu. Kalau tuan mati, makanya lah mengkahwinkan hamba pemerdekaan itu adalahnya segala orang makin asabahnya bagi tuan tu. Iaitu orang makin asabah tu kena pada anaknya tuan, anak tuan makin asabah. Kemudian kalau anak tak ada, maka cucunya, cucu pun makin asabah juga. Jika ke bawah sekali pun cucu, cecek, cocok apa pun. Kemudian barulah maka bapak bagi bapak bagi penghulu tu. Boleh naik pada bapak. Boleh naik pada bapak dia. Kerana bapak tu bukan makin asabah. Situ kalau katanya segalanya asabahnya. Sudah ah. Asabahnya. Kalulah tak ada hak lain, anak, cucu, cicit, cocok tak ada, barulah naik kepada bapaknya, bapak bagi tuan tu. Bapak tuan dia. Kemudian kalau tak ada bapak pula, maka saudaranya saudara bagi dah tuan tu. Saudara dia, adik-beradik tuan tu. Kemudian kalau tak ada, maka anak saudara bagi tuan tu. Anak saudara dia. Kemudian kalau tak ada, maka nenek bagi tuan. Seperti yang terdahulu sebutnya dululah, tertib begitu. Tapi hak saja rajaknya hak tanah tok gurunya. Tanah tok, maka cucunya jika terkebawah sekalipun, kemudian maka bapaknya bakal pemerdekaan, bapak hamba tu. Bapak hamba tu lah. Hamba tu ada bapak. Kemudian kalau tak ada, barulah saudara bagi hamba tu. Kita duduk sini dah bukan dah bercara keturunannya bagi hamba tu. Ada, kita dah bercara apa? Bercara baginya lahnya jadi wali bagi pihak penghulu tu. Lepas tu sini kalau kita rujuk, maka bapaknya bapak bagi tuan. Bukan bapaknya bagi hamba dak. Tapi hak saya dabitnya adalahnya maka bapak bagi pemerdekaan. Kemudian kalau tak ada, saudara bagi pemerdekaan. Mana hamba? Saya tanda tok gurunya. Dah tanda. Tapi hak kita nampaknya tuan lah rujuk situ sini. Tak apa. Salah pun tak apa ni kita ngaji bab ni. Tak ada pun. Kita ngaji nak kira ibarat. Mana lebih itu dia. Sebab kita di sini dah bercara ke tuan dia ke. Cara tuan dia, mana sepatutnya tuan dia belah tuai dia belakang. Kalau surah ayah tu tak cara mula dah, cara tu. Maka bagi padanya lah, bapak bagi tuai tu. Bapak tuai tu adalah tu anak dulu. Maknanya lah, kerana anak bagi tuai, dia makin asabah, cucu pun makin asabah, cicit makin asabah. Hagi kot ni dulu. Kalau tak ada hal ni, barulah naik padanya, bapak tu maknanya fardu. Bapak makin fardu. Bapak, mak tu makin fardunya. Kalau tu maknanya bapak bagi tuai tu, tunggu cucu tak ada dulu. Zainab, Asma. Abu Bakar masalah. Abu Bakar ada. Maka Zainab tu mati, atau Asma tu mati, Zainab ada. Maka Zainab ni tu Asma mati, Asma tu Patutnya Zainab tu hamba. Lepas tu siapa jadi wali nikahkan Zainab? Bukan Abu Bakar, bapak bagi Asma ada. Hanya siapa dia? Anak dia. Anak dia makin asabah. Tak ada hak ni lah baru naik kepadanya lah bapak bagi tuai tu. Tak ada bapak tuai barulah pergi kepadanya nenek. Tu pergi kepada saudara. Kemudian
maka anak saudara. Kemudian maka neneknya nenek baginya tuan tu. Anak tuan dia. Habis. Lanjut dah ada. Kita jangan gabuh, kita ambil dua. Hak kita ngaji jangan gabuh hak mana kita ada. Kalau jelas-jelas salah baru kita tanya pakar. Kita tak gabuh, kita pakar sikit. Mana hak kita tulis tu, hak kita dobit tu, kita tak apa setuju, kita ada right sikit. Ada boleh baca lagi, kita tanya pakar sikit. Jadi kita tengok oh ni kita tak apa nampak. Ada, tu tak apa nampak hati. Kalau kita nampak juga, kita tanya tak payah. Itu dah, ambil dua dulu. Habis. Seperti yang telah terdahulu sebut bagi titih warai itu wali tadi tu. Habis. Maka jika tiada yang memerdekakan dia dan asabahnya. Tengok sini. Kalau tiba, maka jika tiada, mana tak ada. Tak ada apa dah? Yang memerdekakan dia kerana akan hamba tu. Tak ada. Hak memerdekakan hamba tak ada. Dan asabahnya pun tak ada. Sebab tu. Dan asabahnya pun tiada, tengok baca. Ada? Patutnya tak payah tiada lah. Dan asabah dan bermula asabahnya, asabah bayinya yang memerdekakan pun tak ada belakang. Penghulu pun mati, anak cucu pun tak ada. Maka siapa kahwin? Hamba tu. Hamba hidup. Tok Ngulu dah mati dah. Asabah pun tak ada. Anak cucu pun tak ada. Pasal apa nikah? Maka mengkahwinkan dia akan hamba tu. Ni baru dah hamba dah. Itu sultan. Baru sultan. Au naib sultan ataupun pengganti satu sultan. Iaitu mufti Tok Qadi masalah. Baru sultan. Karena sultan tu ilahnya waliyun liman la waliyalah. Jadi wali bagi orang tak ada wali. Kalau tak ada wali balah lagi pada yang sultan atau yang naib dia. Yang lain ni mufti lah naib tu. Dah baru situ. Kalau ada lagi kau ni dulu. Situ habis. Dan tiada harus wali ab'ad itu mengkahwinkan serta ada wali aqrab daripada wali ab'ad. Aqrab yang lebih hampir. Mana tak harus tidak sah. Tidak sah wali ab'ad itu mengkahwinkan ini akan seorang perempuan bila serta ada jadi masih ketikanya masih ada wali aqrab. Aqrab minhu ta'lu situ. Aqrab daripadanya ab'ad. Ini wali atau aqrab ada tak boleh lah. Aqrab ada, maka atau ab'ad tu mana boleh. Contoh katanya lahnya pak ada, nenek boleh nikah tak? Tak boleh. Kalau pak ada, mana pak tu panggil aqrab, ada pun nenek panggil ab'ad. Supaya anak saudara ada, sepupu boleh nikah tak? Tak boleh. Adik-beradik ada. Makanya ada anak sepupu boleh tak? Tak boleh. Kerana ni ab'ad. Ini hak aqrab dulu, aqrab. Lepas dah hak saya sebut tadi, aqrab dan ab'ad adalah nasbah. Nasbah aja. Kita nak letak pada siapa tak boleh. Masa dulu saya duk faham. Ada. Duk faham katanya aqrab orang maknanya pak saja. Pak dengan nenek tu aqrab. Sebab kita aqrab mana hak dekat. Pas dekat siapa dia? Pak nenek dia. Tu dekat. Hak lain ab'ad belaka dak. Ya nasbah. Pak dengan anak, mana pak dengan nenek. Dua ni apabila ada dua tu panggil pak tu aqrab, nenek panggil ab'ad. Kalau pak pula, pak dengan contoh kata pak dengan sepupu. Mayat tu maknanya puai tu ada pupu. Patutnya nenek dia ada, nenek tu panggil aqrab. Ada. Tu makna aqrab nasbah aja. Nasbah. Nak panggil aqrab ataupun ab'ad tilik padanya siapa yang ada dua tu. Kita sepupu ada, dua pupu ada, anak saudara ada, tu ada. Mana aqrab? Tengok situ nah. Tu masa tu. Masanya wali tu ada semua tu, siapa yang paling dekat padanya? Perempuan tu. Tu mana aqrab. Dan masa tu selepas itu dia panggil ab'ad. Ab'ad aqrab adalah nasbah. Tiba-tiba wali ab'ad tak boleh mengkahwinkan akan itu mewali dia selama adanya aqrab. Aqrab ada tak boleh. Nenek tak boleh nak nikah. Pak tu ada lagi. Tak ada hak. Maka tiada harus nenek ni ada. Maka tiada harus tafriq. Maka tiada harus ini tidak sah nenek mengkahwinkan cucunya. Cucu bagi nenek tak boleh. Bila? Jika ada lagi bapaknya, bapak cucu, bapak ada lagi, mana nenek tu panggil ab'ad. Ada pun pak panggil aqrab. Tak boleh. Dan saudara, jadi mana dan tiada sah dan tiada harus saudara jenis perempuan tu. Jenis tu tiada, jenis tiadanya harus saudara perempuan mengkahwinkan akan saudaranya serta ada neneknya, nenek bagi puan tu. Adik-beradik masalah. Pak tak ada. Pak dah mati. Adik-beradik ada. Tapi nenek ada lagi. Deh. Tu tak siapa? Makanya ilahnya saudara tak boleh nikah. Adik-beradik. Deh adik-beradik maknanya adik-beradik ada. Pak tak ada dah. Contoh katanya sepupu orang muhajirin tu.
Masalah tak? Deh. Pupuh majin tu adalah ayah dia tak ada, dah mati lama dah. Apabila ayah dia tak ada, adik-adik ada, abang ada, adik yatim pun ada. Ada. Lepas tu nak nikah tu siapa jadi boleh? Adik-adik boleh? Tak boleh kerana tok dia ada lagi, nenek dia. Nenek dia panggil akrab, saudara panggil abad. Tu dia situ. Dan anak saudara mana tidak sah, tidak harus anak saudara nikahkan akan tu akan mahdara dia serta ada saudara jenis saudara bagi perempuan itu. Saudara tak ada, anak saudara tak boleh. Ada, adik-adik ada, anak saudara tak berharap. Kerana anak saudara selama mana adanya saudara bagi perempuan itu adanya anak saudara tu panggil abad. Adapun saudara adik-beradik baginya perempuan yang nak nikah tu adalahnya akrab panggil. Deh, akrab. Habis. Demikianlah. Mana begitulah. Dah bertusanlah, kiaslah. Habis gitulah. Terus sambung supaya tertib dulu. Nak ingat tertib tu. Nak tahu tengok tertib, tak ingat buka kita. Habis itu. Maka nenek itu akrab. Namanya nasbah apa? Nasbah saudara. Tapi kalau nasbah apa ada? Dah ketika itu nenek dia panggil akrab. Nama nenek tu. Akrab namanya lah. Nyo tak ada apa dah. Nenek itu akrab namanya sekat tu sini tak payah dojak dah. Bila mengatakan nenek itu akrab jika tiada bapaknya, bapak bagi mayat. Bapak bagi perempuan tu. Kalau tak ada bapak dia akrab lah. Kalau pak dia ada dia abad habis itu. Dan demikian lagi saudara itu akrab. Dan saudara itu dinamakan akrab juga. Dan demikian lagi saudara itu akrab bila katanya tu saudara itu akrab. Baca cari tempat tak semua. Dan demikian lagi saudara itu akrab jika tiada nenek. Jadi kalau nenek tak ada, pak tak ada, nenek tak ada, makanya lah saudara itu panggil akrab. Dan anak saudara itu akrab jika tiada saudara. Demikianlah hingga akhirnya. Akhir bagi tertib bagi wali itu. Begitulah. Habis maka disyaratkan mereka sah jadi wali itu beberapa syarat. Ada hadis ni lah, tak sakit kepala mana dah ni. Tak laju dah dia dengar dah. Ada dah komen nak slow lagi. Dah slow lagi ke tak tahu dah tak. Ini kita buat daurah tu. Pada dah pasal lagi tu rakam tu dah ada dah. Kalau kita mana tak ada ke apa gini kita boleh rujuk semula. Rajin sikit dah. Tak saya ngaji dulu. Kalau ngaji dulu masa ngaji Qalyubin. Ngaji tok guru baca cepat. Apalah baca cepat pro. Nak rabit huraiyah tu, huraiyah pun rabit saya rajin tulis, rajin. Huraiyah ayat tasbih masalah tulis habis. Habis dah sepipi dah. Tak kala dengar aja. Dengar tok guru mai mana takluk mana dengar aja, dengar nanti pati. Dengar habis dah kita tulis semula. Dapat semula hak mana kita baca-baca tengok. Hak kalau basuh ni tak jelas, rakam ada. Pinjah hak orang ke hak sang ke rakam dengar hak mana, bukan dengar semua, dengar hak mana tak ada. Kita ubah-ubah dengar hak mana tak ada tulis gitu. Ada tu cara kita ngaji nak usaha sikit. Ni kita baca bukan baca untuk kampung ni, kita baca untuk kita ngaji, kita sebar orang pula. Pas kita ni ngajar kampung tak faham. Ada bukan kita ni ngajar kampung dah sakit kepala dah. Ngajar kampung boleh baca 4 hurai. Nak boleh ngajar kampung. Kita ni kita ngajar orang yang nak ada ambil ilmu saja. Sebab tu ilahnya kita nak kuat usaha, jangan nak sekaligus. Kita nak sekaligus hidayah belaka, tulis belaka, tu belaka nak ada. Jangan tu usaha kita nyata. Dah nyanyi kau yang baca dah. Kita nak usaha kuat. Dengan maksudnya kita dengar semula 2 kali, 3 kali pun dengar semula dah. Tu kita cara ngaji dah. Hari kita daurah, kalau tidak daurah tu tak apa, boleh slow lagi. Ini pun tak tahu ni. Internet pun parak ni. Internet pun parak dah. Masuk sehari habis. Baru ni kata seminggu. Tempoh dia seminggu tapi gua nak habis cepat. Tak tahu gak ni. Dia makin kuat. Habis wallahu alam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin